Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak menceritakan tentang satu buku yang saya sedang baca sekarang ini, yang kita boleh lihat di sini. Buku yang dikarang oleh Dr. Taha Hussein, ya, Fitnah Terbesar dalam Sejarah Islam. Buku ini adalah terjemahan yang telah diusahakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Tajuk sebenarnya dalam bahasa Arab ialah Fitnatul Kubra fi Tarikhil Islam. Jadi buku ini mengupaskan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah Islam yang telah mencetuskan pergolakan yang besar, bermula jadi titik pergolakan pertembungan antara sesama umat Islam, yang mana kalau kita baca dalam sejarah amat cukup menyedihkan bagaimana berlakunya pertempuran Perang Jamal, Perang Siffin yang bertemu secara di antara umat Islam itu sendiri. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bertemu bersama Ahlul Jannah. 10 orang dan antara yang tokoh-tokoh yang disebut dalam cerita ini ialah 10 orang yang telah dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertemu sesama sendiri. Di sini bagaimanakah kita sebagai umat Islam untuk menilai kembali, untuk memahami bagaimana apa yang berlaku. Dan antara yang disebut oleh Dr. Taha Hussein ialah bagaimana Allah Subhanahu taala telah menjadikan umat Islam itu begitu. Bagaimana umat Islam perlu menyesuaikan diri dengan keadaan masalah yang berlaku di kalangan umat Islam, pertemuan sesama sendiri, dan bagaimana dalam pertemuan itu sendiri Islam juga terus berkembang. Islam terus berkembang, terus maju dan sebagainya. Seolah-olah dia menjadi satu kuasa yang besar. Kalau disebut di sini bagaimana Khalifah Abu Bakar, zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan peristiwa bagaimana pertikan khalifahnya, apa ya dasar-dasar yang telah dibawa oleh Khalifah Abu Bakar, memerangi golongan murtad, memperbetulkan balik bagaimana keadaan masyarakat pada masa itu yang ramai yang orang-orang murtad, dan bagaimana tegasnya Abu Bakar memerangi golongan yang tidak membayar zakat ini, dan sehinggakan mereka kembali kepada Islam. Dan bagaimana apabila Rasulullah Abu Bakar wafat, dia beliau telah menyebut nama Umar Al-Khattab sebagai penggantinya. Dan artinya dalam Sayyidina Umar ini, walau kita tahu sejarah seorang yang amat tegas, keras, tetapi dalam Sayyidina Umar ini zaman kegemilangan, bagaimana Umar telah memperkenalkan banyak kaedah-kaedah ataupun cara yang baru bagaimana untuk memimpin, untuk menguruskan negara. Orang Arab pada asalnya adalah seorang badui, orang-orang yang tidak dikenali sebagai ahli politik, sebagai pengurus, tapi bagaimana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah mencipta bagaimana dasar-dasar pemerintahan, dasar-dasar yang telah dibuat untuk bagaimana menunjukkan satu dasar yang baru difikirkan oleh Sayyidina Umar untuk memudahkan pengurusan Islam, pemerintahan Islam. Ini adalah satu benda yang perlu kita kaji. Bagaimana Sayyidina Umar ketegasannya, perluasan dengan akta tanahnya, dengan bagaimana dasar mengawal sahabatnya, bagaimana yang pada sekali pandang seolah dasar-dasar ini bertentangan dengan Islam, tetapi mempunyai banyak maslahat yang perlu kita sebenarnya perlu dinilai semula dan perlu boleh diikuti oleh orang lain. Dan apabila apabila Sayyidina Umar Al-Khattab dibunuh dan dilantik Sayyidina Osman Sayyidina Osman, di sinilah bermula banyak perubahan dasar daripada pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Khalifah Osman. Berubah secara hampir drastik bagaimana cara pemerintahan Sayyidina Osman, yang mengejutkan banyak pihak. Tetapi pada asalnya 6 bulan pertama negara pemerintahan Sayyidina Umar begitu orang panggil aman, tidak berpertengkaran dan sebagainya. Hanya masuk pada fasa kedua, 6 bulan kedua pemerintahan, bermulalah pergolakan, ketidakpuasihatian beberapa pihak terhadap pemerintahan Sayyidina Osman, sehinggalah ada pakan untuk membunuh beliau. Dan kita tengok bagaimana Abu Bakar, Umar juga dibunuh, Khalifah Osman dibunuh, berlakunya puak-puak lain. Dari sini dikupas dalam cerita dengan satu-satu. Dan apa yang kita perlu ingat di sini, pengarang menghibur, kenapa kita perlu mengetahui titik tolak pertelingkahan yang berlaku ini, supaya kita menjadi pengajaran kepada kita bagaimana kita nak menangani pertembungan ini, pertelingkahan ini, dalam untuk menguruskan perbezaan pandangan di kalangan umat Islam sekarang. Bagaimana dalam pertelingkahan begitu,
bagaimana perubahan kepada Sayyidina Ali, kemudian kepada Muawiyah dan sebagainya kan. Tapi umat Islam tetap maju. Kita tengok bagaimana kerajaan Umayyah, bagaimana kerajaan Abbasiyah cukup tetap maju hingga di kalangan yang ramai, di segan yang ramai, dan Islam dapat disebarluaskan. Dan ini yang perlu kita tengok balik dan kita nilai balik dia, kita perlu baca sampingnya. Dan beliau menakwil beberapa cerita tentang sejarah, dan banyak cerita-cerita yang disebut adalah berita yang tidak ada yang susah nak diterima kesahihannya. Banyak hanya reka cipta untuk memfitnah pemimpin-pemimpin perintahnya tidak disukai. Ini yang kita perlu baca balik. InsyaAllah saya menasihatkan tuan-tuan baca buku ni. Lebih kurang berapa ratus muka surat, 500 muka surat. Saya baru baca 200 muka surat. InsyaAllah saya akan cuba habiskan buku ini dalam tahun ini, insyaAllah. Jadi insyaAllah dengan membaca ni kita akan, pandangan kita akan lebih luas, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.